Ipoh, dengan apa tu, Arau ataupun KL dengan Kuantan. So itu semua ialah jalan persekutuan. Okay, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil highway. So awak tahulah lebuh raya. Kemudian jalan bandaran ialah jalan dalam bandar tersebut. Contohnya jalan yang kecil, jalan gasing, jalan PJS 22, jalan apa lagi, jalan raya kat rumah awak tu, yang depan rumah tu, yang ada jalan-jalan tu, jalan liku, jalan itu, jalan ini, yang kecil-kecil dalam sesuatu kawasan. Okey, dia tidak menghubungkan bandar besar. Dia hanya jalan raya dalam kawasan awak sendiri. Kemudian jalan berturap. Jalan berturap bermaksud jalan yang ada tar. Okey, yang ada steamroll gelik tar tu, itu adalah jalan bertar, jalan berturap. Jalan tidak berturap, jalan yang tidak ada tar. Okey, contohnya macam jalan yang tanah merah, laluan jalan kaki. Awak tak nampak lah dalam Taman Medan tu sebab semuanya ada jalan tar. Kalau dalam kampung, ada banyak jalan tidak berturap, banyak jalan yang menghubungkan, menggunakan laluan pejalan kaki, tidak ada tar. Okey. So yang pertama, jalan raya di Malaysia ni, dia maju dan cekap. Kalau awak lihat jalan raya di Malaysia, memang efisien. Awak nak pergi ke tempat yang lain, boleh bergerak dengan laju, tiada masalah. Jangan cerita pasal jalan berlubang, itu lain. Okey, yang penting ada jalan raya. Berlubang itu memerlukan penyelenggaraan sahaja. Kena sentiasa ditarkan supaya dia tidak rosak jalannya. Okey, jadi jalan raya ni maju dan cekap. Kemudian dia tertumpu di pantai barat Semenanjung Malaysia. Jadi kalau di Semenanjung Malaysia, pantai barat, ni cikgu tunjuk satu. Kalau di Semenanjung Malaysia, pantai barat tu di sinilah. Ni kan Semenanjung Malaysia. Ni mata angin. Sini timur, sini barat. So pantai barat. Bukan kawasan pantai tapi bahagian ini. Okey, kalau pantai timur bahagian sini. Alright. So di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia memang banyak lebuh raya. Plus ada, sprint ada, lekas ada. Apa lagi Haikal? Apa lagi lebuh raya yang ada di pantai barat Semenanjung? Awak balik kampung tentu awak lalu highway-highway ni. Haikal? Oh Haikal. Ni cikgu tangkap awak. Okey, right, ada depan cikgu. Okey, apa lagi nama lebuh raya yang ada? Ada Plus, ada Laksa, ada apa lagi? Awak selalu naik lebuh raya ni. Lebuh raya timur. Apa dia? Lebuh raya. Apa dia? Lebuh raya apa? Dekat je dengan Taman Medan tu. Raya apa? Itulah dekat tempat awak sendiri. Tu, lepas je daripada masjid yang kubah kuning tu, itu lebuh raya tu. Lebuh raya apa namanya tu? Siapa tahu? Wafi? NPE. NPE, North Pantai Way Express. Itu pun lebuh raya juga. Jadi dalam kawasan pantai barat Semenanjung Malaysia memang ada banyak jalan raya tertumpu di sini. Okey, bagus. Baik, apa tujuannya? Untuk mempercepatkan dan memudahkan perjalanan. Jadi kalau awak nak pergi ke sesuatu tempat, dia akan jadi cepat. Tak adalah ambil masa sehari dua nak sampai. Dalam masa 30 minit saja sudah sampai. Okay? Alright. So ini cikgu sebut tadi. Jenisnya persekutuan, bandaran, berturap, tidak berturap. Sekarang cikgu nak tanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jatuh dah buku. Koyak dah buku cikgu. Okay. Cikgu nak tanya. Amirul Hakimi. Amirul Hakimi. Saya. Okey, apa dia jenis jalan raya persekutuan? Apa maksud dia? Cikgu dah sebutlah tadi.
Apa dia jalan raya persekutuan? Dia menghubungkan apa? Siapa tahu? Siapa tahu cepat? Dia menghubungkan apa? Zaharul Zikri? Ada ke tak ada ni? Zaharul? Highway atau lebuh raya persekutuan. Dia menghubungkan apa? Zaharul? Oh, Zaharul. Ya, dia menghubungkan apa Zaharul? Bandar? Menghubungkan? Zaharul, awak ada ke tak ada ni? Ada. Okey, apa dia jawapannya? Baru sebut tadi, tak sampai 5 minit cikgu sebut. Ni dengar ke tidak ni? Dia menghubungkan bandar. Astaghfirullahalazim. Dia menghubungkan apa Zaharul? Bandar. Bandar apa? Bandar kecil? Besar. Menghubungkan bandar besar. Seperti ibu negara. Contohnya KL ke Perlis. KL ke Ipoh. KL ke Kuantan. KL ke Johor Bahru. Ataupun bandar-bandar besar seperti KL ke Subang. KL ke Rawang. KL ke Sentul. Itu dia. Lebuh raya. Jalan bandaran ialah jalan dalam sesuatu bandar seperti jalan PJS 2/3, jalan PJS 55. Kena dengarlah, kena ingat apa cikgu sebut ni. Jalan berturap, ingat tak apa dia? Siapa tahu? Ashraf Darius. Apa dia jalan berturap? Ashraf. Oh, Ashraf. Ashraf Darius. Jalan berturap tu apa? Jalan yang ada Allahu Akbar. Cikgu tak tahulah awak ni ada depan cikgu ke ataupun awak cuma on lepas tu awak pergi buat benda lain. Sebab itu cikgu nak suruh buka kamera. Tapi bila buka kamera sekarang, data awak habis. Cikgu ni kesian dekat awak. Tapi awak tak kesian dekat diri sendiri. Ashraf Darius, ada tak? Macam ini cikgu terpaksa cancel lah nama. Maksudnya Ashraf Darius tak ada depan laptop ataupun depan cikgu sekarang ini. Ya Ashraf. Kalau tak boleh nak bercakap, malu nak keluarkan suara, tolonglah type. Supaya cikgu tahu awak ada di depan cikgu ni. Tak kira lah Ashraf ke siapa-siapa sahaja. Cikgu tak tahu kenapa dengan budak Taman Medan ni malu sangat. Malu nak nak tunjuk muka dekat kamera. Malu nak bersuara. Tapi kalau naik basikal pacak tu tak malu pula. Kalau pergi keluar melanggar SOP tak malu pula. Selamba je tunjuk pada orang yang awak keluar langgar SOP. Itu tak tahu malu pula. Pelik cikgu. Okey, sekarang cikgu tanya. Ashraf Darius, apa maksud jalan berturap? Kalau malu nak bersuara, type. Cikgu nampak apa yang awak type. Apa dia? Apa dia jalan berturap? Cikgu dah sebut dah tadi. Takkan menaik pun awak malu juga. Ya, terima kasih Ashraf Darius. Jalan yang ada tar. Okey, baik Ariana. Ariana,
Kalau malu taib. Ariana, apa dia maksud jalan tidak berturap? Mana Ariana? Tak tahu. Tadi berturap bermaksud jalan yang ada tar. Tidak berturap. Apa dia Ariana? Berturap ada tar. Tidak berturap. Takkan tak tahu juga. Tak ada tar. Ya, tidak ada tar lah. Alahai anak-anak cikgu. Okey, yang menjawab tadi tu siapa? Siapa Kiki ni? Siapa ni? Cikgu ambil nama dah ke belum? Siapa Kiki K-I-K-I-Y ni? Iman. Alah, nasib baik cikgu tanya. Kalau tidak, cikgu tak ambil kehadiran awak. Okey, baik. Next. Ini adalah contoh jalan raya jalan raya di Malaysia. So, jalan raya di Malaysia ini memang dah terkenal cepat dan efisien serta maju. Okey, kita pun ada smart tunnel Alright, so ini ialah contoh-contoh jalan lebuh raya yang ada di Malaysia. Juga ada dalam buku teks awak. Cikgu ambil ni dari dalam buku teks. So ini awak kena ingat. Yang pertama, ni. Cikgu nak try lukis, boleh tak? Allahu Akbar. Sekejap, cikgu ambil pen. Kenapa pula benda ni? Ballpoint pen, warna merah. Astagfirullahaladzim. Okey, yang pertama ialah yang ini, yang panjang ni. Sampailah ke bawah ni. Daripada Bukit Kayu Hitam sampai ke Johor Bahru. Nampak pen cikgu kan? Cikgu dah lukis warna tu. Okey. So daripada Bukit Kayu Hitam ke Johor Bahru. Ini ialah lebuh raya utara selatan. So panjangnya ialah 847.7 kilometer. 800 kilometer lebih. Ini ialah lebuh raya utara selatan. Jadi sepanjang jalan, dia berhubung dengan Butterworth, dia berhubung dengan Kuala Lumpur, dia berhubung dengan banyak tempat lah, dan last sekali ialah Johor Bahru. Okey, yang kedua, yang selalu awak lalu tu ni, yang pendek ni. Daripada KL sampai ke Pelabuhan Kelang. Yang selalu jam tu. Itu ialah lebuh raya Persekutuan. Ni dah lama dah ni, jalan raya ni. Okey, yang ketiga, lebuh raya KL Karak. Ni yang pendek ni. KL sampai Karak. Setiap kali kalau awak nak pergi ke pantai timur, awak akan lalu Genting Sempah tu, yang terowong tu. Itulah lebuh raya Kuala Lumpur, Karak. Kemudian nombor 4, daripada Karak ni dia sambung sampai ke Kuala Terengganu. Ini ialah lebuh raya Pantai Timur. Baik, dia ada dua. Daripada Karak sampai ke sini, ke Gambang ni. Okey, ini ialah LPT 1. Daripada Gambang sampai ke Kuala Terengganu, inilah LPT 2. LPT ialah lebuh raya Pantai Timur. Jadi dia buat LPT 1 dahulu. Dah siap LPT 1, baru dia sambung dengan LPT 2. Okey, tapi semua tu dipanggil LPT, lebuh raya Pantai Timur. Okey, yang kelima, ini daripada Greek ke Jeli. Ini ialah lebuh raya Timur Barat. Dia ada jalan-jalan kecil lah dalam ni. Okey, kemudian lebuh raya menghubungkan Jeli dengan Greek. Awak tak pernah lalu, tapi kalau ada sesiapa yang pernah lalu, ini ialah jalan raya yang sunyi sebab tak ramai orang yang lalu. Okey, ini sini banyak hutan lah. Ni ada hutan belum. Mana pula pen cikgu ni? Allah, tak ada nak awat pula. Okey, jadi di kawasan ini ada banyak sekejap. Cikgu nak charge.
So kawasan ini ada banyak hutan-hutan semula jadi yang mana ada banyaklah kadang-kadang kalau lalu tengah-tengah malam nampaklah ada gajah melintas lah dan sebagainya ya. Sebab kawasan ini ialah kawasan yang dalam hutan. Kemudian kita ada Lebuh Raya Kuala Krai, Gua Musang, Kuala Lipis. Ni selalu kalau orang nak balik Kelantan dia akan lalu di sini. Okey, daripada Karak dia akan lalu jalan kecil sampai Kuala Lipis. Daripada Kuala Lipis barulah ada highway sampai ke Kuala Krai. Dia memendekkan perjalanan untuk ke Kota Baru. Siapa-siapa nak pergi pantai timur. Kemudian ada Lebuh Raya Tun Razak. Ni dia daripada Gambang tadi turun ke bawah sampai ke Segamat. Dan kemudian ada Lebuh Raya Pen Borneo. Ni dia. Ni penting sikit ni. Pen Borneo ni berada di sebelah. Ni di pantai di Malaysia Timur, di Sabah dan Sarawak. So ini ialah, dengar ya, kan cikgu tanya, ini ialah lebuh raya yang terpanjang di Malaysia. Okey, tadi lebuh raya yang panjang di Semenanjung ialah lebuh raya Utara Selatan, 847.7 kilometer. So yang ini daripada Sematan sampailah ke Tawau. Sampai ke Tawau. Okey? Baik. Yang di Sarawak sudah hampir siap. Tapi yang di Sabah belum siap-siap lagi. Ini disebabkan oleh keadaan politik lah. So dia tak siap lagi ya. Okey, kita tengok dulu maklumat tentang lebuh raya Pen Borneo. Ingat, nanti cikgu tanya lepas ni. Okey. Baik, dia bermula daripada Sematan di Sarawak hinggalah ke Serudung di Sabah. Ini dia lebih dalam lah. So Tawau tadi tu bandar kecil, bandar sahaja. So dia ada sampai ke hujung. Okey, kosnya ialah 23 bilion ringgit. Banyak tu perbelanjaan dia. Ada 4 lorong dan ini yang paling penting, jaraknya 2083 kilometer. Okey, tadi Semenanjung ialah 847.7 kilometer. Tapi di Sabah Sarawak, Pen Borneo dia sepanjang 2083 kilometer dan dijangka siap pada 2023. Okey, so dia belum siap lagi lah. Maksudnya masih lagi dalam proses. Tapi 2023 ni dekat dah. Ya. Okey. Projek ini merupakan satu projek naik taraf serta membina laluan baru yang menghubungkan bandar ke bandar. Lebuh raya ini juga tiada tol. Tak ada tol. Kemudian dia boleh faedahnya merangsang pembangunan setempat, meningkatkan sosioekonomi dan membawa kemajuan ke kawasan luar bandar. Harap awak ingat ni, kan cikgu tanya. Okey, habis dengan itu kita pergi kepada landasan kereta api. Okey, so tadi ialah jalan raya. Masih lagi darat. Okey, kita ada 3, darat, udara, air. So kita tengok darat dahulu. So darat, jalan raya dah selesai. Kereta api. So di Semenanjung Malaysia, kita ada kereta api, landasan kereta api yang panjang. Menganjur daripada Padang Besar tadi sampai ke Johor Bahru. Kalau jalan raya tadi daripada Bukit Kayu Hitam sampailah ke Johor Bahru. Ini kereta api dari Padang Besar ke Johor Bahru. Nanti kita lihat dalam buku teks kat mana Padang Besar. Yang kedua, kita ada daripada Pantai Timur. Tadi Pantai Barat. Sekarang Pantai Timur, daripada Tumpat ke Gemas. Gemas ni apa pula? Okey. Yang ketiga, panjang seluruh landasan ini ialah 1699 kilometer panjangnya. Okey. Baik, stesen kereta api Gemas ni ialah stesen persimpangan. Maksudnya daripada Johor Bahru sampai ke Gemas. Daripada Gemas, dia pecah 2. Satu ke pantai barat, satu lagi ke pantai timur. Okey. Dan tengah-tengahnya ialah stesen Central Kuala Lumpur. Ataupun selalu tengok KL Central.
ini ialah pusat pengangkutan. So daripada sini baru dia pecah kepada monorail, LRT, MRT dan sebagainya. Okay, baik. Di Sabah dia menghubungkan Tanjung Aru dengan Tenom. Pendek sahaja. Cikgu rasa ada gambar cikgu tunjuk. Okay, tapi itu di Sabah pendek saja. Tak adalah sampai seluruh Sabah ada kereta api. Di Sarawak langsung tiada landasan kereta api. Nanti cikgu share video, awak tengok video tersebut. Itu ada diterangkan kenapa tiada landasan kereta api di Sarawak. Okay, so di Sabah panjang landasannya pendek sahaja 134 kilometer. Okay, ini dia. So, ini ialah gemas. Mana dia? Ni. Warna merah, ballpoint pen. Okay, ni gemas ni. Ni gemas. Jadi daripada Johor Bahru, dia ke Gemas. And then pecah dua. Satu ke pantai barat. Satu lagi ke pantai timur. So, yang di pantai timur ni, daripada Gemas, dia akan lalu mentakap, Kuala Lipis, Gua Musang, sampailah ke Tumpat di atas sana. Dan di Gemas, dari Gemas dia akan pecah pergi ke Seremban, Kuala Lumpur. Daripada Kuala Lumpur dia boleh pergi ke Kelang. And then dia naik ke Ipoh, Taiping, Butterworth, Alor dan Padang Besar. Okey, itu ialah kereta api di Semenanjung. Di Sarawak pula, ni dia. Sarawak pula. Di Sabah pula, ni Tanjung Aru ke Tenom. Tapi cikgu dah besarkan gambar. So ada bandar-bandar lain dalam Tanjung Aru. Ni Tanjung Aru ke atas ni. Sampai ke Tenom. Tenom di bawah ni. So ada bandar-bandar kecil. Pangi, Rayuh, Halo Gilat, Saliwangan, Beaufort, Lumat, Mambakut. Tak payah ingat yang itu. Awak cuma ingat daripada Tanjung Aru sampai Tenom sahaja. Okay? Alright. Now, habis kereta api, habis darat, kita pergi kepada udara pula. Udara awak tahulah, hanya kapal terbang sahaja. Jadi kita ada sistem rangkaian lapangan terbang domestik dalam Malaysia dengan antarabangsa luar negara yang lengkap, moden, bertaraf dunia. So kita ada lapangan terbang yang tercanggih. Okay? Baik. 6 LTA, 16 LTD, 18 padang terbang. Siapa boleh beritahu cikgu apa maksudnya LTA dan LTD? Cikgu nak tanya dengan Adriana Syamimi. Adriana, apa maksudnya LTA? Kalau tak nak bersuara, taip. Kalau tak nak bertaip, tunjukkan kamera. Kalau tak nak buat apa-apa, maksudnya awak tak ada depan cikgu. Adriana Syamimi ada tak? Apa dia? Ada. Apa dia LTA? Tak tahu. Adriana? Oh, Adriana. Tak tahu? LT itu tentulah lapangan terbang. A itu apa? Antarabangsa. Ya, terima kasih Zaharul. Jadi kita ada 6 lapangan terbang antarabangsa. Adriana, janganlah cepat sangat cakap tak tahu. Cubalah fikir. Kita cakap tentang udara. Kita cakap tentang kapal terbang. Jadi agak-agak LT itu tentulah awak tahu. Lapangan terbang. Okey? Baik, so kita ada 6 lapangan terbang antarabangsa. LTD apa? Lapangan terbang domestik. Ya, betul. Lapangan terbang domestik. Terima kasih Amirul. Ini Amirul mana ni? Hakimi ke Azri? Amirul Wafiq ke Amirul Azri? Ke Amirul Hakimi? Amirul Wafiq. Terima kasih Amirul Wafiq. Jadi LTD ialah lapangan terbang domestik. Baik.
Apa bezanya? Antarabangsa ni dia membawa kapal terbang keluar daripada Malaysia. Antarabangsa. So macam KLIA, daripada KLIA sampai ke Incheon dekat Korea. Daripada KLIA pergi ke Changi di Singapura. So luar daripada Malaysia. Kena ingat lapangan terbang antarabangsa luar negara, nanti awak belajar dalam bab 7 rasanya tentang Asia. Lapangan terbang antarabangsa di luar negara pula. Okey, baik. So domestik ini bermaksud dalam Malaysia saja, tak keluar. KL Kuantan, KL Kota Baru, KL ke Kuching, KL ke Kuala Terengganu contohnya lah. Okay, so itu domestik dalam Malaysia. Okay, 18 padang terbang. Ini mungkin awak tak tahulah. Ada siapa-siapa tahu apa itu padang terbang? Dia bukan antarabangsa, dia bukan domestik, tapi dia padang terbang. Kalau tak tahu, cikgu sebut. Kalau ada tahu, beritahu cikgu. Salah tak apa, it's okay. Kita belajar daripada kesalahan. So ada nak cuba apa itu padang terbang? Kalau tak silap cikgu dalam cerita Jurassic Park yang kedua, ada padang terbang. So padang terbang ni dia saiz kecil. Dia tak boleh kapal terbang besar-besar mendarat. Dia kapal terbang yang kecil-kecil tu, yang ada kipas kat kiri kanan tu. Yang saiz kecil. Jadi dia padang terbang sahaja. So tak ada kawasan besar-besar. Okay, so padang terbang ni banyaknya ada di Sarawak. Sebab Sarawak dia besar dan tak ramai orang yang ramai orang duduk di pedalaman. Nak buat jalan raya pun tak sesuai sebab mereka tak gunakan kereta. Jadi sesuai kapal padang terbang. Jadi helikopter pun boleh mendarat di situ juga. Okey, itu ialah padang terbang. Okey, so ada 6 LTA, 16 LTD, 18 padang terbang. Okey, alright. Ini ialah beberapa, ini adalah satu informasi tentang lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Kota Kinabalu pun antarabangsa tau. Jadi daripada luar negara, awak boleh mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Tak perlu nak sampai ke KLIA. Okey? Kalau KLIA kan jauh, nak kena balik semula pula ke Sabah. Jadi Kota Kinabalu ialah antarabangsa, Kuching ialah antarabangsa, Langkawi ialah antarabangsa. So cikgu nak awak cari nanti apa lagi 6 LTA itu. Okay, next. Ni dah tunjuk dah pula. Okay, so ada 6 LTA iaitu Langkawi, Pulau Pinang, KLIA ada 2, dah ada 3 di situ ya, tapi KLIA itu dikira 1 lah. 3 di situ. Kemudian ada Senai di Johor. Jangan sebut lapangan terbang antarabangsa Johor Bahru. Tak ada. Lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor. Bukan Johor Bahru. Ya. Lapangan terbang antarabangsa Kuching di Sarawak. Dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu di Sabah. Itu 6 LTA. Alright. So cikgu nak tanyalah. Walaupun awak tak pernah naik kapal terbang. Ada yang pernah naik kapal terbang tak? Kalau tak pernah tak apa. Tapi tentu awak pernah tengok gambar. So, gambar pertama. Agak-agak lapangan terbang antarabangsa mana ni? Kuala Lumpur. Betul. Kuala Lumpur. KLIA. Okey, ini KLIA yang utama tu lah. Bukan KLIA 2 ya. KLIA antarabangsa tu. Okey, yang kedua. Gambar kedua. Mana ni? Agak-agak tahu tak? Cikgu rasa awak semua dah pernah naik dah ni. Dah pernah ke sini. Siapa boleh agak? Tak tahu? Okay, cikgu tunjuk. Kapal terbang pula. Kota Kinabalu International Airport. Inilah lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Kalau awak tengok dia bentuk macam sayap kapal terbang, bentuk aerodinamik. Okey. Mana pula ni? Siapa tahu? Ada dalam buku teks tak? Dalam buku teks tak ada.
Ini pengetahuan. Okey, ini ialah lapangan terbang antarabangsa Senai di Johor Bahru. Senai International Airport. Itu yang IA tu. International Airport. Okey. Ni mana? Siapa tahu? Siapa tahu ni di mana? Kuching. Ya, nampak terang-terang tu. Kuching International Airport. Dan ada lagi tak? Ni apa ni? Ni bentuk macam kapal terbang tu. Siapa tahu tu kat mana tu? KLIA 2. Ada lagi tak? Ini ialah Langkawi International Airport. So ada 6 di sana. Okey, kita teruskan dengan pelabuhan. So pelabuhan ini ialah tempat di mana kapal-kapal besar berlabuh. So ini juga dalam buku teks awak, cikgu ambil. Buku teks ya. Ya, buku teks cuma gambar. Peta je lain sikit. Okey, so kita ada Pulau Pinang. Kita ada Pelabuhan Kuantan. Itu memang ikut nama bandar lah. Pelabuhan Kelang. Johor lain sikit. Bandar ibu negeri dia Johor Bahru. Lapangan terbang dia di Senai. Pelabuhan dia di Tanjung Pelepas. So jangan awak keliru ya. Okey. So pelabuhan di Johor namanya ialah Pelabuhan Tanjung Pelepas. Di Kelang, Pelabuhan Kelang, kita tahulah sebab dekat dengan Bandar Kelang. Pulau Pinang dekat dengan Bandar Pulau Pinang, dekat dengan negeri Pulau Pinang, dan Kuantan di Pelabuhan Kuantan dekat dengan ibu negeri Pahang. Okey, baik. Macam mana di Sabah Sarawak? Sabah Sarawak ada Pelabuhan Bintulu yang mana lebih kepada ekspor gas asli dan juga petroleum. Okey. Nah, di Sabah kita ada Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar. Kontena sahaja. Dia bukan benda-benda lain. Minyak bukan di sini, apa pun bukan di sini. Cuma mengendalikan kontena. Tahu kontena kan? Yang kotak-kotak besi besar-besar tu. Okey? Itu adalah kontena di Teluk Sepanggar. Okey. Baik. Kita dah habis dengan jenis pengangkutan. Sekarang kita pergi kepada pengangkutan awam. Ini yang selalu awak naik tu. Okey. So kita macam biasa juga bagi kepada 3. Darat, udara, air. Now di darat, siapa boleh beritahu cikgu apa pengangkutan awam yang ada di darat di Malaysia yang selalu awak naik? Taksi. Taksi. Bus. LRT. Bas. LRT. Kereta api lah ya. Okey. Baik, sebab kita tengok jalan raya dulu. Yang LRT tadi tu dekat jalan kereta api. So, yang pertama bas. Yang kedua taksi. Yang ketiga ialah e-panggilan ataupun e-hailing. Apa dia? Grab. Ada yang Grab? Grab. Apa lagi? My Taxi. Ada lagi tak? Yang cikgu tahu Grab dengan My Taxi. My Taxi pula. My Car. Apa satu lagi? Apa namanya? Soka, apa benda ke cikgu tak ingat. So dah ada beberapa lah e-panggilan. E-panggilan ni maksudnya kita gunakan telefon tu untuk mendapatkan servis pengangkutan awam menggunakan jalan raya. Now, jalan kereta api tadi yang kawan awak sebut. Monorail, KTM komuter, KTM antarabandar. Apa bezanya? KTM komuter tu yang daripada yang menghubungkan apa nama dia? KL Central, Angkasa Puri. Angkasa Puri, Pantai Dalam, Subang Jaya. Apa stesen KTM dekat dengan Taman Medan tu? Allahu Akbar. Datuk Harun. Datuk Harun, yes. So itu ialah KTM komuter. Dia menghubungkan bandar-bandar yang kecil tu. Okey. Antara bandar dia menghubungkan KL ke Kelang, KL ke Seremban, KL ke Ipoh. Itu antara bandar. So dia tak akan berhenti di bandar-bandar kecil. Dia terus sahaja. Okey. Alright. So itu ialah antara bandar.
Kemudian kita ada MRT atau dalam bahasa Malaysia ni ialah transit aliran massa. So mass railway train. Okey, itu bahasa Inggeris. Ini MRT pernah naik tak? Cikgu tak pernah naik lagi MRT ni. Okey. Kemudian kita ada LRT, light ringan, light railway train. So transit aliran ringan. Kita ada KLIA Express, KLIA Transit. Okey, dan juga kita ada perkhidmatan train elektrik. Ini yang menghubungkan bandar-bandar besar lah. Okey, next. Tadi dah darat, sekarang kita pergi air. Now, di air, kalau awak lihat tadi masa kita buat jenis pengangkutan, kita tak sentuh pun air sebab air lebih kepada pengangkutan awam. Kita ada orang yang ada menggunakan boat untuk pergi berjalan sendiri-sendiri menggunakan pengangkutan persendirian, tak ada. Okey, so pengangkutan awam antaranya ialah ferry dan boat express. Ferry ni ada di Pulau Pinang menghubungkan Butterworth dengan Georgetown. Jadi ada dua cara, awak boleh naik jambatan tu ataupun awak naik ferry. Yang mana ferry of course lebih murah lah. Cuma dia mengambil masa yang lama. Mungkin dekat setengah jam baru nak sampai. Kalau naik kereta, naik jambatan tak sampai 15 minit dah sampai dah. Okey. Baik, kemudian kita ada boat express. Yang ini kalau awak pergi ke Langkawi, awak pergi ke Tioman, semua menggunakan boat express. Bayar, naik boat dia. Okey. Right, next, last one. Pengangkutan awam di Malaysia bahagian udara, tentulah kapal terbang. Jadi antara beberapa syarikat penerbangan yang ada di Malaysia, jangan kira masa pandemik lah, kita kira sebelum tu. So kita ada Malaysian Airlines, MAS. Siapa lagi tahu apa nama syarikat penerbangan yang ada di Malaysia selain daripada MAS? Malindo. Air Asia. Air Asia. Apa lagi? Ada lagi kan? Yang terbang berapi tu. Terbang api. Firefly. Kena sebut pula macam tu. Apa lagi? Ada lagi tak? Malindo, Air Asia, Firefly, MAS. Ada lagi? Tak ada dah? Tu je. Rasa macam ada lagi. Dulu. Baru cikgu teringat dulu. Sekarang rasa tak ada dah. Berjaya Air. Berjaya Air ni dia kapal terbang kecil saja. Cikgu boleh naik ke? Rasa macam pernah naik. Berjaya Air ni dia yang kipas dua tu. So dia daripada Subang, dia sampai ke Pulau Tioman. Tapi sekarang dah tak ada dah Berjaya Air. Dah tutup. Sebelum pandemik pun dah tutup. Okey, dah tutup dia punya syarikat penerbangan dia. Okey, next one. Ini awak pun dah tahu, cikgu dah ada pun letakkan video ini di YouTube, di Didik TV. Cikgu masuk Didik TV dan cerita tentang pengangkutan di Malaysia. So awak boleh tengok yang itu, penerangannya sama sahaja. Okey, so nanti awak boleh tengok video ni ataupun awak, mana ni tak keluar ni? Okey, sama ada awak tengok video Didik TV cikgu ataupun awak tengok slide cikgu ni nanti, sama sahaja. So daripada situ cikgu nak awak buat nota. Buat nota berdasarkan slide cikgu tadi. So paling sesuai awak tengok slide cikgu di Didik TV. Okey, jadi tak payahlah cikgu nak tayang balik semula video ni sebab dia sama sahaja. Okey, so nanti cikgu bagi lagi sekali link, awak lihat, awak salin nota.